Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Topik yang akan kita ulaskan pada hari ini atau yang ingin kita bincangkan pada video kali ini adalah isu politik Sabah yang dikatakan mahu meniru Sarawak dalam hal pilihan raya negeri hanya ditandingi oleh parti tempatan. Betulkah atau tidak ini satu langkah yang bijak? Ataupun ini hanya sekadar gimmick politik untuk menghasut sentimen rakyat Sabah? Mari kita selami isu ini dengan lebih mendalam di video kali ini. Kita mulakan dengan kenyataan daripada Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Ketua Perikatan Nasional Sabah. Beliau mendakwa ada pemimpin di Sabah yang mahu meniru dasar Sarawak tanpa memahami sepenuhnya latar belakang politik negeri tersebut. Katanya mereka ini sekadar mahu meniru model politik Sarawak tetapi tidak mengambil kira bagaimana sistem itu berkembang di sana sejak sekian lamanya. Nah, persoalannya adakah Sabah boleh mengikut jejak langkah Sarawak atau ini sekadar satu strategi politik untuk meraih sokongan rakyat? Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat bagaimana Sarawak menguruskan politiknya. Sarawak sememangnya unik. Sejak 1973, negeri ini diperintah oleh Parti Pesaka Bumiputra Bersatu ataupun PBB yang menjadi tulang belakang gabungan Parti Sarawak GPS. GPS adalah gabungan parti politik yang kesemuanya berasal dari Sarawak. Dengan kata lain, di Sarawak parti nasional seperti UMNO, Bersatu ataupun PKR tidak ada tempat di dalam politik tempatan. Sebab itu, pemimpin GPS boleh menetapkan polisi sendiri tanpa perlu tunduk kepada keputusan pemimpin pusat di Putrajaya. Tetapi bagaimana pula dengan Sabah? Keadaannya sedikit berbeza. Sabah tidak pernah mempunyai satu parti dominan seperti PBB di Sarawak. Sejarah politik Sabah penuh dengan perubahan. Kita pernah lihat pemerintahan berjaya, USNO, PBS, Barisan Nasional Warisan, dan sekarang Gabungan Rakyat Sabah GRS. Parti-parti nasional juga sentiasa memainkan peranan penting di dalam politik Sabah. Malah dalam pilihan raya negeri 2020, GRS memenangi Sabah dengan bantuan dari parti nasional seperti Bersatu dan juga UMNO. Jadi jika tiba-tiba kita mahu meniru model Sarawak dan menghalang parti nasional daripada bertanding di Sabah, adakah ini satu langkah yang realistik? Ronald Kiandi nampaknya tidak bersetuju. Katanya ada pemimpin yang lantang bercakap tentang konsep parti tempatan sahaja, tetapi sebenarnya mereka ini adalah bekas ahli parti nasional. Beliau merujuk kepada pemimpin-pemimpin seperti Yong Tek Lee dari Parti Maju Sabah ataupun SAPP yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada Perikatan Nasional, tetapi kemudian menarik diri dengan alasan mahu mempertahankan autonomi Sabah. Parti Solidariti Tanah Airku STAR juga menyokong idea ini. Tetapi Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor tidak bersetuju. Menurut Haji Ji, Sabah masih memerlukan kerjasama dengan Parti Nasional kerana keadaan politik negeri ini tidak sama dengan Sarawak. Jadi sekarang ini kita ada dua pandangan yang bertentangan. Satu pihak mahu menjadikan Sabah seperti Sarawak, manakala satu pihak lagi mengatakan ini bukan cara yang sesuai. Tetapi bagaimana dengan rakyat Sabah sendiri? Adakah rakyat Sabah sendiri bersetuju dengan konsep ini? Ataupun ini hanyalah satu permainan politik untuk meraih undi rakyat Sabah? Baiklah, mari kita fikirkan. Jika Sabah benar-benar menghalang Parti Nasional daripada bertanding di dalam pilihan raya negeri, apakah kesannya nanti? Adakah ini akan memberi kelebihan kepada rakyat Sabah ataupun sebenarnya mengurangkan pilihan mereka dalam memilih pemimpin yang terbaik?
Jangan lupa ada ramai pemimpin Sabah yang bertanding atas tiket Parti Nasional tetapi tetap berjuang untuk hak Sabah. Contohnya semasa dalam Kerajaan Perikatan Nasional, Menteri Kanan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sering menyebut tentang kepentingan Sabah di dalam pelbagai projek pembangunan. Malah ketika di bawah Kerajaan Barisan Nasional, ada banyak proyek yang diperuntukkan kepada Sabah hasil daripada hubungan baik antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Sekarang timbul lagi satu persoalan. Adakah perjuangan untuk autonomi Sabah ini benar-benar dilakukan demi rakyat ataupun sekadar alat politik untuk mengekalkan kuasa? Dalam politik kita semua tahu bahwa sentimen perkauman, agama, dan kenegerian sering digunakan sebagai senjata untuk meraih undi. Jadi adakah ini hanya satu lagi strategi politik untuk mempengaruhi rakyat Sabah supaya menolak Parti Nasional? Dan satu lagi isu yang hangat dibincangkan ialah kenyataan Hamzah Zainuddin, Timbalan Presiden Bersatu, yang menggunakan perkataan palui dalam satu ucapannya. Perkataan ini dalam bahasa Sabah membawa maksud bodoh, dan ini mencetuskan kontroversi apabila ada pihak mendakwa beliau menghina rakyat Sabah. Namun Bersatu menafikan dakwaan itu dan menjelaskan bahwa Hamzah sebenarnya merujuk kepada kelemahan pentadbiran Kerajaan Sabah di dalam menangani isu air, elektrik, dan juga jalan raya. Jadi adakah kontroversi ini akan memberi kesan kepada sokongan terhadap Bersatu di Sabah? Atau ini hanya satu lagi permainan politik untuk menjejaskan kredibiliti parti tersebut? Di sini kita boleh lihat bagaimana politik di Sabah tidak pernah sunyi daripada isu-isu kontroversi. Dari isu autonomi, kerjasama dengan Parti Nasional, sehinggalah kepada isu-isu kecil seperti penggunaan istilah palui, semuanya boleh dijadikan modal politik. Tetapi sebagai rakyat kita perlu bijak menilai. Adakah sesuatu isu itu benar-benar penting untuk masa depan Sabah? Atau adakah ia sekadar digunakan untuk meraih sokongan sementara? Akhir sekali mari kita fikirkan tentang masa depan politik Sabah. Jika kita mahu meniru model Sarawak, adakah kita sudah bersedia? Sarawak berjaya kerana mereka mempunyai kepimpinan yang stabil dan kuat selama beberapa dekad. Sabah pula masih lagi di dalam fasa mencari kestabilan politik. Jadi adakah kita benar-benar mahu menolak semua parti nasional dan hanya bergantung kepada parti tempatan? Bagaimana pula dengan isu-isu ekonomi, pembangunan, dan juga hubungan dengan kerajaan pusat? Mampukah Sabah berdiri sendiri tanpa campur tangan kerajaan persekutuan? Sekarang kami ingin mendengar pula pendapat Anda semua. Adakah Anda bersetuju dengan konsep parti tempatan sahaja di dalam pilihan raya negeri Sabah? Atau adakah Anda rasa ini hanyalah satu permainan politik? Baiklah, kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana telah menonton sehingga ke akhir video ini. Kalau Anda suka perbincangan seperti ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share supaya Anda tidak terlepas video-video yang akan datang. Kita akan terus membongkar isu-isu panas politik yang seringkali disembunyikan daripada rakyat. Jumpa lagi di video yang seterusnya hanya di Currents via MY. Stay informed, stay critical. Terima kasih semua.